Terima kasih, Haji. Baik. Perkataan dalam bahasa Arab ada 3 saja. Ismun, kata nama, fi'lun, kata perbuatan, harfun, kata fungsi. Jadi ismun, tanda dia ialah yang pertama ada alif lam. Ada alif lam dalam perkataan tersebut menandakan ianya adalah isim. Alif lam terbagi pada 2, alif lam asy-syamsiyah dan juga alif lam al-qamariyah. Alif lam asy-syamsiyah ni ada syaddah selepas lam dan lam tidak ditulis, hanya ada pada tulisan. Lam ditulis tidak tapi tidak bunyi. Lam ditulis tapi tidak bunyi, hanya ada pada tulisan. Kemudian alif lam al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah ini ialah hurufnya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah, baghin, ha, jim, kaf, wa, khaffa, ain, qaf, ya, mim, ha. Yang lain daripada tu alif lam asy-syamsiyah. Kemudian tanwin berbaris 2. Dalam kaedah bahasa Arab, apabila masuknya alif lam maka tiada tanwin. Apabila kita buang alif lam, maka dia kena tanwin di belakang. Dia kena berbaris 2 di belakang. Jadi tak ada alif lam, ada tanwin. Dan tanwin ini adalah tanda isim. Tanwin ini ada tanda isim. Kemudian yang ketiga selepas daripada haraf nida. Ya ayyuhan nas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhallazina amanu, ya bani Israil. Itu semua tu selepas daripada ya ayyuha. An-nas isim. Al-kafirun isim. Allazina amanu ismun. Ayyatuhan nafsul mutmainnah isim. Tak? Okey. Ni isim. An-nas isim selepas daripada ayyuha, allazi isim, bani isim dan juga an-nafsu isim selepas daripada ayyatuha, ya ayyatuha. Kemudian tanda yang seterusnya ialah berada selepas daripada haraf ja. Haraf ja ada apa? Min ila an ala fi ba lam kaf. Min ila an ala fi ba lam kaf. Jadi selepas daripada huruf-huruf ni maka dia dikira isim. Contoh kat sini min syarri ma khalaq. Min syarri. Syarri ini tak ada tanda alif lam, tak ada tanda tanwin, maka dia dikira isim juga kerana berada selepas daripada haraf ja. Kemudian yang kelima mudhaf bersandar. Bersandar. Ilahin nas. Jadi apabila perkataan ini bersandar, maka bersandaran ini hanya berlaku pada isim. Ya, tidak berlaku kepada fi'il. Jadi bila kita nampak perkataan bersandar macam ni, maka dia adalah isim. Biasanya perkataan bersandar ni huruf perkataan pertama dia tidak ada tanwin. Sedangkan tiada alif lam. Alif lam tak ada. Patut ada tanwin, tapi dia satu baris. Bila satu baris dan kita tengok perkataan kedua bagi bawah dan kebiasaannya ada alif lam. Biasa kedua-dua perkataan ni adalah dipanggil mudhaf ataupun al-idhafah. Yang pertama ni kita panggil mudhaf, yang kedua ni kita panggil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi perkataan ni isim, bukannya fi'il. Yang kedua fi'il. Fi'il menunjukkan kejadian. Kejadian yang berkaitan dan mempunyai masa. Masa ada 3 saja, masa yang telah berlaku, masa yang sedang berlaku dan juga masa yang akan berlaku. Dan fi'il dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amri. Perbuatan suruh. Suruh. Kemudian tanda fi'il ialah yang pertama berada selepas daripada qad. Pada aflahal mu'minun. Qad nara taqalluba. Qad kana lakum. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kita qamat. Yang pertama selepas daripada qad. Yang pertama selepas daripada murid digunakan ke tidak digunakan? Maksudnya tambah kepada. Kita mute.
Mute ada. Bila jawapan lari. Muhammad Farid ya. Muhammad Farid mute. Muhammad Farid. Mana dia boleh siap awal? Mute. Okey, mute lah. Oh, janganlah balik. Ini. Ya, ini kita rambut tekak. Ayah, just kalau biru ayah. Ya. Ayah, just kalau biru, kalau merah, kalau kuning. Okey. Okey. Tanda yang kedua pula ialah menerima ta'u ta'nif. Ta'u ta'nif tanda menunjukkan perempuan. Dia ni masuk pada fi'il madhi saja. Contoh kat sini tabat yada abi lahabin wa tabb. Tabat yada, okey, tabat. So tabat ni ada ta ta'nis di akhir perkataan. Maka perkataan ini bila dia menerima ta ta'nis, maka dia dikira fi'il. Dikira fi'il. Contoh dalam Al-Quran qad khalat fama rabihat tijaratuhum. Yang ketiga berada selepas daripada sin dan juga saufa. Kalla saufa ta'lamun. Kataan saufa. Selepas pada saufa, kataan ta'lamu ini adalah fi'il. Kerana saufa ini tidak masuk melainkan kepada fi'il. Kalla saufa ta'lamun. Saufa nuslihi nara. Saufa yunabbi'uhumullah. Contoh sin pula ialah sayaqulus sufaha. Sin tu kena berbaris di atas. Sayaqulus sufaha sayatawwiquna ma bakhilu. Sayatawwiquna ma bakhilu. Itu semua tu sin. Ini sin, ini pusin. Sayaqulus sufaha'u minan nas sayatawwaquna ma bakhilu. Okey, semua tu sin. Jadi selepas daripada sin dan saufa, jadi perkataan yaqul fi'il, perkataan yutawwaqu. Yutawwaqu ni pun juga fi'il. Kerana berada selepas daripada sin dan juga saufa. Menerima sin ni maksudnya boleh berada sebelum fi'il, boleh berada sebelum fi'il. Sin dan juga saufa. Jadi kalau kita bahasa mudah kita nak kenal, kita kata macam ni je, berada selepas daripada saufa dan juga sin. Perkataan yang berada selepas daripada saufa, maka itu adalah fi'il. Adalah fi'il. Yang keempat ialah menerima nun taukid. Nun taukid ni ialah nun yang bersyaddah, baris di atas. Nun taukid. Nun taukid dah panggil nun bersyaddah. Taukid ni maksudnya ada penekanan pada perkataan tersebut. Jadi dia berada di akhir akhir perkataan. La tamuddanna. Jadi nun ni, sabdu ini adalah nun taukid. Nun taukid. Kalau kita belajar tajwid, nun sabdu ini hukum dia apa? Wajib al-gunnah. Kita kena dengun dan panjang 2 harakat. Jadi perkataan tamudda ini adalah fi'il kerana dia boleh menerima kemasukan nun taukid pada perkataan tersebut. Jadi bahasa mudahnya kita kata perkataan yang berada sebelum nun taukid, maka dia dikira fi'il. Fala tamutu, contoh lain. Fala tamutunna. Fala tamutunna. Jangan kamu mati. Jangan sekali-kali kamu mati. Penekanan. Illa wa antum muslimun. Melainkan kamu seorang yang Islam.
kamu telah memeluk Islam. Baik, selepas menerima sebelum nun taukid. Yang seterusnya menerima salah satu daripada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ini hanya masuk pada fi'il mudhari' di mana huruf ini berada di awal perkataan. Contoh dia mari sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi syahid dia pada na'budu. Jadi perkataan na'budu itu ada nun di hadapan. Nun ni salah satu daripada huruf mudhara'ah. Nun di hadapan. Ini lakon nun. Huruf mudhara'ah. Jadi perkataan yang ada nun, huruf-huruf mudhara'ah ini adalah tanda fi'il. Huruf mudhara'ah ini hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kemudian akhir sekali berada selepas daripada haraf nafi. Berada selepas daripada haraf nafi nombor 6 ni. Qala innaka lan. Berada selepas huruf nafi lam atau lan. Huruf nafi lam atau lan. Jadi qala inna, contoh dia qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi lan tu. Lan tu huruf nafi, selepas daripada dia tu fi'il. Selain daripada berada selepas daripada lan, kita tengok perkataan tastati'a itu pun ada huruf mudhara'ah di hadapan dia, iaitu huruf ta. Maka dia dikira fi'il juga. Itu salah satu tanda dia juga. Tapi syahid dia nak cerita kat sini bahawasanya ada berada selepas daripada lan. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian berada selepas daripada lam. Alam tara kai. Alam nashrah. Okay, alam nashrah, alam tara. Jadi tara tu adalah fi'il. Fi'il. Tara itu adalah fi'il kerana berada selepas daripada lam. Berada selepas daripada lam. Jadi kesimpulan kita kata semua perkataan yang berada selepas daripada qad, selepas daripada sin, selepas daripada saufa, selepas daripada lam, selepas daripada lan adalah fi'lun, adalah fi'il. Semua perkataan yang berada selepas daripada ni adalah fi'lun, fi'il. So habis itu yang kita dah belajar dah pada minggu lepas. Ini hanya pengulangan. Hari ini kita masuk haraf. Haraf. Haraf ni dia kata apa? Kata fungsi. Haraf ni kata fungsi. Kata hubung ataupun kata fungsi. Fungsi dia ialah menjadikan ayat tadi berfungsi. Fungsi dia, kata fungsi. Jadi ada punya haraf-haraf ini menyebabkan ayat tadi menjadi berfungsi. Lebih faham. Lebih faham. So kita rehat dulu seminit. Barulah kita masuk perkataan dengan harfun. Jadi Ustaz hafal Suhatin. Baik, kita masuk harfun. Haraf, harfun, haraf dan contoh-contohnya. Haraf dan contoh-contohnya. Dia kadang-kadang dia tulis huruf. Dia tulis hurufun. Dia tulis apa? Dia tulis hurufun. Ada waw. Hurufun, ada waw.
Baik, kita pergi harfun. Jadi kalau hurufun ni dia panggil jamak. Dia panggil jamak. Jamak ni maksudnya plural. Harfun satu huruf. Hurufun huruf-huruf. Dalam bahasa Melayu kita panggil huruf dah. Kita ambil mana tahu? Kita ambil jamak asalnya. Kita tukar jamak jadi melayukan. Kita sebut huruf. Kalau betul mufrad harfun. Satu huruf. Hurufun huruf-huruf. So ni di antara contoh huruf. Harful jar, harful qasam. Harful qasam ni maksudnya huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah dalam bahasa Arab. Harful ataf, kata hubung. Harful nafi, harful istifham. Harful nafi dan juga harful istifham. Harful jar ni ada apa harful jar ni? Aduh. Baik. Salin sikit lah. Jadi harful jar ni ada beberapa. Huruful jar. Yang pertama min. Min syarri ma khalaq. Min. Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan malam. Daripada. Min. Min syarri ma khalaq. Min ataupun mina. Al-Quran dan min ataupun mina. Kemudian ila. Fadhhaba ila Fir'aun. Maka hendaklah kamu kedua-dua pergi kepada Fir'aun. Dalam Al-Quran. Allah suruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Fadhhaba ila Fir'aun. Pada. Fadhhaba ila Fir'aun. Yang ketiga an. A'lamu bima an ya'lamu man dhalla an sabilihi. A'lamu biman an a'lamu. Dhalla an sabilihi. Aku lebih mengetahui dengan sesiapa yang sesat daripada jalannya. An. Daripada jalannya. Okey, nombor 4. Ala. Ala man yasha.
Allah ni bagi petunjuk kepada sesiapa, ke atas sesiapa yang dia kehendaki. Ala man yasha. Nombor 5. Fi. Wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum. Nah, sini pada, dan pada diri kamu. Afala tubsirun. Pada diri kamu. Enam. B. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nombor 7. Li. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ke-8, kaf. Laisa kamitslihi syai'un. Sama. Ada nasi atas tembok. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un alim. Lillah bima fis samawat. Li ataupun la dah. Ka. Laisa kamitslihi syai'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Pai bawah. Fi. Ala. Ini semua haraf jar, huruf jar, huruf jar, haraf jar, huruf jar. Jar ni maksudnya bagi bawah. Dia membaris bawahkan perkataan selepas daripada dia. Nah, kejadian yang pertama apa dia? Min. Sambil-sambil tulis dah. Ataupun nak screenshot pun boleh. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan yang dicipta. Ila ke ataupun kepada. Fadhhaba ila fir'aun. Kita lihat seminit dah. Ini harf jar. Harf jar. Di antara contoh harfun yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi sini dia bagi 5. Harful jar, harful qasam, harful ataf, harful nafyi dan juga harful istifham. So yang pertama ni kita buat contoh harful jar. Ada lebih kurang 7-8. Ada banyak lagi, tapi ni kita bagi yang permulaan lah. Tadi apa membaris bawahkan apa tadi? Perkataan selepas daripada dia. Oh. Membaris bawahkan perkataan selepas daripada. Jadi lepas daripada min syarri, sebab tu dia baca syarri. Dia tak baca syarru, tak baca syarra. Jadi perkataan dalam bahasa Arab ni baris dia tu bukan ikut dan kita nak letak. Ada kaedah dia. Kemudian yang kedua ila. Fadhhaba ila fir'aun.
Pergilah kamu kedua-dua. Ya. Terima kasih. Okey. Pergilah kamu kedua-dua ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Allah bagi tahu kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, pergi jumpa Fir'aun. A'lamu biman. Aku, yakni Allah, lebih mengetahui dengan siapa yang telah sesat an sabilihi, daripada jalannya. Siapa yang telah sesat daripada an sabilihi, daripada jalannya. Jadi min dengan an ni lebih kurang je makna, tapi ada beza dalam bahasa Arab. Ada beza. Cuma nanti kita akan belajar lah. Cuma sekarang ni kita terjemah semua dua-dua tu min dari, an pun dari. Min daripada, min dari, ataupun daripada, an pun dari, daripada. Kemudian ala man yasha, ke atas sesiapa yang dia kehendaki. Allah ni nak bagi petunjuk dan hidayah ataupun menyesatkan ke atas sesiapa yang dia kehendaki. Kalau dia nak sesat. Wa fi anfusikum, dan juga fi. Wa fi anfusikum, dan pada diri kamu. Pada. Kadang-kadang masuk dalam, kadang-kadang masuk di. Dan pada diri kamu ataupun dalam diri kamu boleh berlaku. Bismillah, dengan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nombor 7, lillah, bagi Allah, ma fis samawat, bagi Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian kaf, seperti laisa kamislihi syai'un, sesuatu pun tidak seperti umpamanya. Seperti tak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Ini dipanggil harful jar, huruful jar. Min, ila, an, ala, fi, bi, la, li, la ataupun li, ka, kaf. Harful jar. Antara huruf harfun yang ada di dalam bahasa Arab. Selesai? Ustaz, nak tumpang tanya sikit. Ya. Ustaz tadi kata huruf jar ni dia akan membalaskan perkataan yang selepas tu. Okey, kita tengok ala dia, ala nombor 4 tu. Ala mayyasha. Yang baris bawah dia mana? Okey. Perkataan man ni dia mabni. Dia panggil mabni ni maksudnya dia tidak berubah. Jadi dia tak boleh jadi baris bawah, dia tak boleh jadi bani. Ala mani. Oh. Sebab perkataan maksudnya man ada pengecualian lah. Ada pengecualian. Terima kasih, Ustaz. Okay, sama-sama. Jadi kita belajar nombor 2 tu pun, nombor 2 tu sebab perkataan Fir'aun tu dia tidak boleh baris bawah. Dia ada satu perkataan-perkataan yang dia panggil mamnu' minas sarf. Ditegah daripada berbaris 2 ataupun baris 2. Yang ni tak boleh baris Fir'aun. Dia ada perkataan-perkataan tepat tu memang baris bawah je. Cuma dia tak boleh nak baris bawah. Okey. Okey. Ila Fir'aun. Ya. Sama seperti min dengan man tu dia memang tak boleh, dia tak sama kan. Dia bukan jar juga ke? Man bukan. Min je. Min saja, baris bawah lah. Min, huruf min tu baris bawah. Kalau man yang dalam nombor 3 tu bukan bukan. Man bukan haraf jar. Min haraf jar. Itu yang kata silap baris tu, silap makna tu. Itu kena hati-hati. Jadi man bukan. Man ismu istifham. Siapa man? Min harf jar. Okey, selesai dah raja kan? Kita masuk pula yang kedua, harful qasam.
Boleh padam Oh, dia boleh halih Oh, okey, nanti. Okey, lagi yang kedua. Huruful qasam. Huruf qasam ni maksudnya kita nak bersumpah. Huruful qasami. Yang pertama dia panggil apa? Ba. Ta. Ba. Waw. Ingat ta. Okey. Ba ni dia berbaris di bawah. Billahi. Dalam Al-Quran tak ada macam tu billah ni. Billahi ataupun bika dengan demi engkau. Okey. Jadi dia nak kesamaran dengan haraf ja. Betul tak? Haraf ja pun bi. Jadi tengok kepada jumlah ayat. Billahi ma akaltus samak. Demi Allah. Kalau billahi haraf ja dengan Allah. Macam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak terjemah demi nama Allah. Sebab situ bukan sumpah, situ memang betul haraf ja. Tapi huruful qasam ni di antaranya ba, billahi ataupun bika. Demi engkau Allah. Demi Allah. Demi engkau Allah. Kemudian al-waw. Al-waw ni biasa kita dengar. Wallahi. Wallahi. Dalam Quran banyak Allah guna waw ni. Wal asri, demi masa. Allah sumpah demi masa. Apa lagi? Wasyamsi, dan demi matahari. Okey. Jadi wadduha, dan demi waktu duha. Wasyamsi. Banyak waw ni. Jadi perkataan selepas daripada huruf qasam ni pun dia kena bagi bawah juga. Billahi, wallahi, wal asri, wasyamsi. Bila kita jumpa waw dan bagi bawah, biasanya sumpah ni. Wal asri, wad duha, wal laili, wal laili idza yaghsha, demi Allah. Ini dia panggil huruf-huruf sumpah. Billahi. Ada orang setengah lillah. Lillah bukan huruf sumpah, lam. La haruf jar. Dia hurufnya wallahi. Wallahi. Orang Kelantan panggil tabak lillah. Tabak lillah. Kalau ikut sebenarnya kaedah bahasa Arab, lam tu bukan haraful qasam. Kemudian yang ketiga ya ta. Tallahi. 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 Qalu dalam Quran, apa dalam Quran? Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na. Saat ni bawa baca, tak ingatlah. Pernah jumpa tak perkataan tallah dalam Quran? Tallahi la akidanna asnamakum. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na. Laqad alimtum.
Ini kisah Nabi Yusuf, adik-beradik dia. Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Adik-beradik dia kata, Tallahi, demi Allah. Pasal dia dituduh mencuri bekah emas yang diletakkan oleh Nabi Yusuf dalam kantong adik dia nama Bunyamin. Satu helah yang dibuat oleh Nabi Yusuf supaya Bunyamin adik dia tadi duduk bersama dia. Nabi Yusuf. Jadi dia guna apa? Adik-adik guna Tallahi, demi Allah. Ada dalam Quran banyak Tallahi. Dia guna ta. Kemudian lepas daripada itu dia kena berbaris di bawah. Billahi, wallahi, tallahi. Semua bagi bawah selepas daripada perkataan qasam ni. Nabi Yusuf, ayah dia nama apa? Yaqub. Yaqub tak. Yaqub tu gelaran dia Israel. Israel tak. Jadi Bani Israel ni maksudnya anak-anak keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Ayah Nabi Yaqub siapa dia? Ishaq. Ishaq ni siapa dia ni? Anak Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ada dua orang anak tak? Ishaq dengan Ismail. Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad ni mari daripada Ismail. Mari melalui Ishaq ni semua dia panggil Bani Israel belaka, Yahudi. Semua Nabi banyakkan datang melalui keturunan Ishaq. Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Yaqub, Nabi Yusuf turun ke bawah, Bani Israel. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad, keturunan Ismail, keturunan Arab. Bukan keturunan Israel, Bani Israel, maka Yahudi tidak mahu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi Yaqub Israel lah. Jacob seperti panggil apa? Jacob. Jacob Yaqub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So ini dipanggil huruful qasam. Baik, ni huruf qasam ni. Ada 3 ni. Billahi, wallahi, tallahi. Ba tu berbaris di bawah, wa berbaris di atas, wa wallahi. Ta berbaris di atas. Tallah ni katanya ulama, dia tak boleh guna perkataan lain. Dia hanya boleh sumpah dengan perkataan Allah saja. Kalau B tu boleh kita guna dhamir bika. Bika maksudnya kita tuju pada Allah. Bika. Dengan kamu, wahai Allah. Tapi kataan tallah ni tak boleh pergi. Tabika, taka tak boleh. Tal asri tak boleh. Tak ada. Arab tak cakap tal asri, tasyamsi. Allah pun tak sebut dalam Quran. Tasyamsi. Tapi tal asri, tal laili. Hanya sebut wal asri wasyamsi wal laili. Baik, ini huruful qasam. Dalam contoh wadduha tu baris atas. Wadduha. Wadduha. Sini huruf terakhir. Huruf terakhir ni adalah alif maksurah. Dia panggil alif maksurah. Alif ni dia tidak terima baris. Sebab tu kita tak nampak baris bawah. Sini. Sebab huruf terakhir dia ialah huruf alif ni. Alif maksurah. Jadi alif maksurah ni memang tak terima baris. Tetapi kedudukannya yang sebenar adalah dia ni berbaris di bawah. Cuma kita tak nampak. Dia tidak boleh berbaris di bawah. Sebab alif pun tak boleh nak berbaris tak. Jadi sebab tu tak nampak baris bawah sini. Tak nampak baris bawah. Tapi memang situ wawul qasam. Demi waktu duha. Allah bersumpah dengan demi waktu duha. Boleh je?
Baik, ini huruf yang ketiga. Huruful qasam. Termasuk yang ketiga dia panggil harful atfi. Okey, harful atfi. Huruful atfi. Huruful atfi. Huruf ataf ni ialah penyambung antara dua perkataan. Fungsi huruf ataf ni. Penyambung di antara perkataan. Huruf ataf ni ada berapa ni? Banyak kan ni. Yang pertama al-waw. Kita panggil waw. Waw tadi waw. Jadi dia tak sama dengan wawul qasam tadi. Waw sumpah. Ni waw ataf. Al-waw. Ja'a Muhammadun. Waw ni maksudnya bahasa kita terjemah dan. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Telah datang Muhammad wa dan Aisyah wa Hasanun. Telah datang Muhammad dan juga Aisyah dan juga Hasan. Tiga-tiga tu datang. Itu yang pertama. Yang kedua fa. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu fa Aisyatu fa Hasanun. Okey. Datang Muhammad, maka datanglah Aisyah, maka datanglah Hasan. Jadi Muhammad mari dulu. Siapa Muhammad? Aisyah pun mari. Lepas siapa Aisyah? Fa Hasanun, maka Hasan pun datang. Kalau tadi, mula-mula tadi mari serentak. Telah datang Muhammad, Aisyah dan juga Hasan. Tiga-tiga ni mari. Muhammad mari, Aisyah mari, Hasan pun mari serentak. Ni ja'a Muhammadun fa ja'a Aisyatu fa ja'a Hasan. Muhammad mari siapa? Kemudian maka datanglah Aisyah. Mari pula yang kedua Aisyah. Lepas tu mari pula yang ketiga Hasanun. Fa. Ketiga summa. Ja'a Muhammadun summa Aisyatu summa Hasanun. Datang Muhammad, kemudian datanglah Aisyah, kemudian datanglah Hasan. Ja'a Muhammadun summa Aisyatu summa Hasanun. Summa lah kemudian.
Nombor 4 au. Maksudnya macam belajar. Atau. Ini macam terpaksa lah, terpaksa dia. Huzil kitab. Au. Awil qirtas. Ada dalam pas-pas banyak. Huzil kitab awil qirtas. Ambil buku ataupun kertas. Huzil kitab awil qirtas. Ambil buku ataupun atau. Atau. Yang kelima, am. Hal abuka tabibun am mumarridun? Ini pun atau juga. Adakah bapa kamu doktor ataupun nurse? Nurse. Misi tak? Orang Melayu panggil apa? Misi. Atau katanya panggil am. Yang keenam, lakin. Ma qara'tul majallata. Lakin al-Quran. Lakinna. Aku tidak baca majalah tetapi Al-Quran. Nombor 7 last sekali bal. Ja'a mumarridun.
bal tabibun. Ini antara huruf-huruf ataf. Dah datang misi nurse bahkan doktor. Okay, huruf ataf. Yang pertama waw, yang kedua fa, yang ketiga summa, yang keempat au, yang kelima am. Au dengan am ni lebih kurang sama je. Ataulah kedua-dua tu. Lakinna, tetapi, akan tetapi, bal, bahkan. Bal, bahkan. Ustaz, apa beza fa dengan waw tadi? Saya balik dah. Serentak yang mana satu-satu? Okey, waw tu dan. Mari sekali. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasan. Tiga-tiga tu mari sekali serentak. Serentak. Fa tu biasa kita terjemah maka. Ja'a Muhammadun fa Aisyatu fa Hasanun. Datang Muhammad, maka datang Aisyah, maka datanglah Hasan. Jadi sampai yang datang itu mula-mula Muhammad. Sampainya Muhammad, marilah Aisyah. Sampai Aisyah, marilah Hasan. Tidak serentak. Mari sore-sore dulu. Siapa kawan ni, bawa siapa kawan ni. Tahulah siapa kawan ni. Tapi biasa terjemah fa ni maka, tapi dia panggil huruf ataf. Kemudian ja'a Muhammadun. Datang Muhammad, kemudian duduk selama lepas tu, mari pula Aisyah. Kemudian duduk lama lepas tu, mari pula Hasan. Okey, waw dan fa maka summa atau kemudian. Atau ampun atau. Biasa au ni litakhir, boleh pilih. Am ni biasanya dita'yin, untuk nak tentu. Hal abuka tabibun au mumarridun. Nak tentu. Adakah ayah kamu ni doktor ataupun misi? Ya biasa am ni biasa diguna pilihan dua je pilihan, tabibun ataupun mumarridun. Kalau au ni pilihan tak. Khudil kita awil kertas. Mau boleh pilih dah. Tak. Nak ambil kitab ke nak atau ambil kertas. Ambil kertas. Nanti belajar tinggi lagi lah. Cuma sini nak bagi tahu au dan am ni harful atfi. La anzartahum am lam tunzir hum la yu'minun. Al-Quran. Kemudian lakinna akan tetapi. Ma qara'tul majallata, aku tidak membaca majalah, lakin Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran. Ja'a mumarridun bal tabibun, telah datang misi bahkan doktor. Bahkan doktor. So di antara huruf atau ni waw, fa, thumma, au, am. Lakinna, bal. Saya lihat seminit. Ada dua lagi, harfun nafi dengan harful istifham. Harf ataf ni terjemuh dalam kitab ni dia panggil kata hubung. Menghubungkan di antara sebelum dengan selepas. Hubung, kata hubung. Qasam, hafujja kata sendi dia tulis sini. Hafujja kata sendi, harfu qasam kata sumpah dan juga harfu ataf kata hubung.
Baik, kita tengok satu lagi. Harfun nafi. Harfun nafi. Harfun nafi ini maksudnya huruf nafi. Boleh pindah lah. Kau nak saling ya? Screenshot je sekarang ni. Ya. Okey. Sudah. Sudah. Yeah. Ya. Tujuh belah orang masuk ya. Tolak dua saya ni 15. Okeylah, ramai. Baik, kita pergi yang ketiga, harfun nafi. Hurufun nafi. Hurufun nafi ada ni saya iPad antaranya la. Wala ana abidum. La a'budu ma. La a'budu ma ta'budun. Waktu ma pun boleh jadi nafi juga kadang-kadang. Ma akaltu. Ma akaltu aruzza. Ya. Ya. Lepas tu lam dan juga lan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nak makan ni? Wa lan taf'alu. La a'budu. Budu ma ta'budun. Ma akaltu aruzza. Lam lan. Fa illam taf'alu. Dan jika mereka tidak melakukannya. Walan taf'alu, dan mereka memang tidak akan melakukannya. Tadi salah. Hurufun nafi. Hurufun nafi. Lagu terbaru Nahla. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Ma akaltul aruzza. Aku tidak makan nasi. Ma akaltu. Aku tidak makan nasi. Fa illam taf'alu. Sekiranya kamu tidak melakukan. Walan taf'alu, dan kamu memang tidak akan lakukan. Fattaqunna fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah
U'iddat lil kafirin. So di antara hurufun nafi, tidak belaka tu, tidak makan, tidak sembah, tidak buat, dan tidak kamu akan buat. Empat huruf tu tidak terus. Empat huruf tu masuk pun tidak. Lam, lam, su maksudnya tidak. Tidak belaka. Nafi, memang betul-betul nafi. Okey. Okey. Ini semua harfun nafi. Last kali kita masuk. Maaf, lupa nak snapshot. Okey, boleh ada lagi. Sebab dia tak sapu nak. Okay. Canggih juga Zoom ni. Ada whiteboard. Whiteboard pula banyak tu. Okey, yang akhir sekali harful istifham. Iaitu hal dan juga hal yastawil a'ma wal basir. Anzartahum am lam tunzirhum hal yastawil a'ma wal basir. Anzartahum am lam tunzirhum. Kedua ni dia panggil harful istifham. Hal adakah? Ni pun adakah juga. Adakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Hal yastawil a'ma wal basir? Adakah sama orang buta dengan orang melihat? Anzartahum, adakah kamu memberi peringatan ataupun kamu tidak memberi peringatan? Sawa'un alaihim anzartahum sawa'an am lam tunzirhum la yu'minun.
sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja ke atas mereka, sama ada kamu memberi peringatan ataupun kamu tidak memberi peringatan. Ini contoh dia bagi sini, harful jar, harful qasam, harful ataf, harful nafi dan juga harful istifham. Kita tengok dalam buku tu, ada buku tak? Surat 7. Ustaz, saya nak tanya sikit. Hal dengan A ni bunyi maksudnya sama, adakah? Macam mana kita nak bezakan penggunaan dia? Boleh. Boleh tukar. Boleh tukar je. Tak ada spesifik. Oh ya. Cuma kalau kita belajar mungkin lower, tinggi sikit mungkin dia bagi perbezaan kenapa Allah letak sini, kenapa Allah letak hal. Okey. Ada kitab-kitab tafsir lughah yang besar-besar banyak cerita benda ni. Especially kitab tafsir Kasyaf. Tafsir Kasyaf. Tafsir Kasyaf ni tafsir yang ditulis oleh Zamakhsyari. Zamakhsyari ni Mu'tazilah. Bukan ahli sunnah. Tapi dari sudut bahasa dia bagus, orang guna kitab tu. Dia tafsir Al-Quran tu. Sambil-sambil dia Mu'tazilah tu, dia tafsir Al-Quran tu. Dia tafsir tu dia mari kenapa Allah guna kataan ni sini, tempat lain tak sama macam ni. Dia cerita. Hebat. Kitab-kitab balaghah tinggi pun dia banyak cerita. Dia mari contoh Al-Quran. Sebab kata Quran ni kalamullah. Bila Allah letak tu, adalah rahsia dia. Dan rahsia tu Nabi kadang-kadang tak cerita. Cuma ulama panggil apa? Rungkaikan benda tu. Ulama waktu bik balik. Atas dasar ilmu. Bukan kata suka-suka. Dengan ilmu jugalah. Kan? Dengan ilmu juga. Baik, kita tengok muka surat 7 tu. Screenshot kan? Dah. Kejap. Okey dah. Okey. Okey. Terima kasih. Pasal 7 tu, bawah ni kan? Dia mari jenis-jenis haraf dan maksud. Yang pertama dia kata haraf jar. Contoh haraf jar dia mari sini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ni wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bagus ni ayat ni. Surah Al-Alaq. Surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita minta berlindung daripada kejahatan malam. Apa dia kejahatan malam ni?
bila berlaku malam ni keluarlah binatang-binatang buas. Ular lah, kalau jengking lah. Jadi kita tidur, kita baca surah ni supaya bila kita tidur ni kita minta doa supaya Allah lindungi kita daripada digigit ular, kalau jengking. Okey. Jadi syahid di cerita sini wa min syarri ma khalaq. Min tu haraf jar. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang kedua, jadi min tadi haraf jar ni saya bagi dah. Haraf qasam. Haraf qasam jawab contoh kat sini wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Allah boleh bersumpah dengan apa-apa makhluk yang dia nak sumpah. Sebab dia Allah. Kita ni kita bersumpah semua dengan nama Allah. Wallahi. Wabillahi. Watallahi. Okay. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi banyak dalam surah ayat-ayat al-azim tu. Wal asri, wal laili. Apa lagi? Was sama'i wat tariq. Itu dia panggil haraf qasam, iaitu haruf urwah tu qasam. Nombor 3, haraf ataf. Wa ni haraf ataf. Ni pun wa juga. Ni wa juga. Ni pun wa juga. Tapi situ wa ataf. Dan kata dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tu wa tu wa. Tadi saya bagi contoh dah. Jaa Muhammadun wa Hasanun wa Aisyatu. Kemudian haraf nafi. Haraf nafi la a'budu ma ta'budun. Contoh saya bagi tadi. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Ya. Halo. InsyaAllah. Ya. Kenapa? Tak ada insyaAllah. Tapi sekarang ni tutup. Sekarang ni guna sistem baru tu, SPNI tu. Spin. Agak buka. Hold dulu. Tanpa PKP dia habis. Okay.
Kita sama. Orang nak kahwin je, telefon tak kejap. Saya jawab. Boleh kahwin sekarang ni. PKPD. Kaunter tutup. Baik, seterusnya. Last kali harfu istifham. Kata tanya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa dan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Hal tu situ. Hal. Jadi itu dipanggil harfu istifham. Harf istifham. Ada dua. Hal dengan a. So minggu depan kita buat latihan minggu depan. Boleh buat yang belakang tu muka surat 8. Tentukan jenis kalimah bagi ayat Al-Quran berikut. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulam. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail wattabi' adbarahum. Sekejap je lah. Ya. Ada keluar. Ada ni. Nanti saya kita balik hari Sabtu hari Isnin ada hari Isnin. Saya dekat Sungai Buloh. Tak ada. Tak ada ni. Kosong. Okay. Okay. So itulah perbahasan harfun yang saya share ni. Semoga bermanfaat. Ada apa nak tanya kau? Ustaz bagi tips sikit nak buat latihan ni. Dia setiap kalimah tu ada dia sama ada huruf, fi'il ataupun isim ke? Kalimah tu. Okey. Saya bagi ni. Sekejap. Okay, ni satu kataan. Ini satu kataan. Ini satu kataan. Saya tak nampak Ustaz. Tengok nampak gambar Ustaz. Nampak gambar Ustaz je. Tak ada skrin. Ada skrin. Ya. Okey. Okey. Ini satu kataan. 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 Satu kataan. Satu kataan. Okey. Okey, ini satu kataan fa, ba, okey. Okey. Nampak sikit tak? Boleh screenshot. Kan buku latihan boleh buat juga lah Ustaz. Macam mana? Buku latihan boleh buat juga. Buku latihan boleh tak? Part 1 Aqsamul Kalimah. Boleh. Tapi tak ada nota tu saya. Ada, sorry. Buku satu lagi. Buku satu lagi. Duk nota ni, nota soft copy ni. Okey.
Ada ada dengan saya. Oh, tak ada sini. Okay, InsyaAllah semoga kita semua dapat istiqamah mempelajari bahasa Al-Quran ni, bahasa Arab. Kita doa supaya Allah beri kekuatan untuk selalu masuk dan juga dilapangkan masa untuk kita dapat sama-sama belajar bahasa Arab ni. Berapa orang masuk ni? Ada 17. 17. 15. 15? Tak, tolak 2 ke Ustaz? Saya masuk 2. Ustaz, yang minggu lepas 30 hari bulan punya tak ada rakaman Ustaz? Ada. Nanti saya tak bagi ke Ustaz Wali. Ada dah. Oh, ada. Saya tak dapat masuk minggu lepas. Okey, insyaAllah. Nanti saya bagi. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. So boleh berhenti tinggal 4 minit kita. Tak ada masalah tak? Boleh. InsyaAllah. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay, so kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.